Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Iman daripada Grup I dan kumpulan kami akan membentangkan video bertajuk Perkahwinan Baba Nyonya dan Ceti. Tapi sebelum kita menyentuh bab perkahwinan, kita juga akan menyertakan info bersegmen bermula daripada asal-usul, pakaian, agama dan kemudian perkahwinan, termasuk juga pantang larang, makanan dan diakhiri dengan kesimpulan untuk kedua-duanya, Baba Nyonya dan Ceti. Sebagai rakyat Malaysia, kita sering mendengar perkataan Baba Nyonya atau Baba dan Nyonya. Tetapi apa maksud Baba dan Nyonya dan dari mana asal-usul mereka? Baba Nyonya adalah segolongan kaum Cina yang unik, khususnya di negeri Melaka. Sejarah ini bermulanya dengan Puteri Hang Lipo dari China datang untuk berkahwin dengan Sultan Melaka pada zaman itu, dan ianya diikuti oleh pedagang Cina yang lain untuk mengawini orang tempatan. Dari generasi inilah bermulanya dengan lelaki dipanggil Baba dan wanita dipanggil Nyonya. Mereka juga terutamanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Melayu. Nama saya Chai Kai Hao dari Grup I. Saya akan tentangkan pakaian Baba dan Nyonya. Pakaian terdiri daripada baju kebaya, baju kebaya dira, baju panjang dan batik sarung. Pakaian terdiri juga ada kerongsang. Sekaligus, rekaan gasut manik tradisional sering memperlihatkan seni rekaan bunga Eropah dan warnanya dipengaruhi oleh tembikar peranakan dan sarung batik. Di 1930, kasut manik ini menjalani perubahan dan evolusi rekaan moden dan juga ditambah tumit pada tapak mereka. Ini bukan yang mewakilkan seni, pakaian dan corak tradisional suku peranakan yang unik, terutamanya kebaya Enchim yang mengembangkan corak batik yang berunsur seni corak Cina yang unik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Yazid daripada Grup I. Saya akan menerangkan berkenaan dengan agama Baba dan Nyonya. Baba dan Nyonya mengamalkan agama-agama tradisional Cina, menyambut Tahun Baru Cina dan perayaan Tanglong, sambil mengamalkan adat resam Melayu dan penjajah Barat. Pengaruh Portugis, Belanda, British, Melayu dan Indonesia meninggalkan kesan dalam budaya peranakan. Kebanyakan masyarakat Baba dan Nyonya adalah penganut agama Buddha. Mereka memilih untuk membakar mendiang. Cara upacara membakar mendiang tidak terpengaruh sama sekali dengan cara agama Islam mengubumikan jenazah. Bagi masyarakat Baba dan Nyonya yang menganut agama Islam, mereka akan diuruskan dengan cara Islam. Jenazah dimandikan, dikafankan, disembayangkan dan akhirnya dikebumikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Syazani bin Junaidi dari Grup BGD. Hari ini saya akan membentangkan tajuk perkahwinan Baba Nyonya. Jadi pada abad ke-20, lelaki Baba atau biasanya akan mengawini wanita tempatan atau peranakan setempat. Kadang-kala keluarga Baba Nyonya juga akan membawa pengantin dari negara China atau menghantar anak perempuan mereka ke China untuk mencari suami. Majlis perkahwinan ini kebanyakannya mengutamakan tradisi Cina. Ia adalah antara majlis yang paling berwarna-warni di Malaysia dan Singapura. Majlis ini biasanya diseringkan dengan lagu berirama dondang sayang yang dinyanyikan secara langsung dan diiringi tarian para hadirin majlis tersebut. Majlis-majlis ini biasanya akan berlangsung selama 12 hari. Mengikut tradisi, semua urusan mencari jodoh lazimnya akan diuruskan oleh ibu bapa mereka dan mereka tidak boleh membantah keputusan orang tua mereka. Biasanya pihak perempuan akan menerima pinangan dari pihak lelaki. Mereka tidak menggunakan kad jemputan seperti budaya lain. Sebaliknya menghantar wang yang mengandung kacang, limau dan juga daun sirih. Nyonya tua akan diberikan tugas untuk pergi rumah ke rumah untuk menghantar jemputan tersebut.
Selai daun sirih bermaksud seluruh keluarga yang menerima dijemput hadir ke majlis perkahwinan tersebut. Topik seterusnya adalah pantang larang Baba Nyonya. Bagi masyarakat Baba Nyonya, mereka percaya terhadap pawang, bomoh dan juga unsur-unsur gaib. Mereka juga biasanya akan meminta tolong dari bomoh untuk menghalau atau membuang jin. Salah satu pantang larang mereka ialah bagi ibu yang hamil dengan anak sulung tidak boleh keluar pada waktu senja. Ini kerana takut diganggu oleh pontianak dan juga langsui. Seterusnya, mereka juga percaya terhadap perubatan tradisional. Mereka akan berjumpa dengan bomoh dan pawang juga untuk air penawar minum atau dijadikan air mandi. Jadi untuk topik seterusnya adalah makanan Baba Nyonya. Bagi makanan masyarakat Baba Nyonya banyak dipengaruhi oleh budaya masakan Melayu. Jadi salah satu makanan Baba Nyonya adalah ayam kepitan, iaitu ayam kari kering, inci kebin, iaitu ayam goreng ala Nyonya, pindang banding, iaitu dari ikan masak kuah manis, dan juga ayam pongteh, iaitu ayam masak rebusan kentang. Dengan itu, kita dapat membuat kesimpulan yang bahawanya Baba dan Nyonya ini adalah masyarakat etnik yang unik dari sejak zaman dahulu lagi. Bukan sekadar nama sahaja, tapi mereka mempunyai pakaian tradisional mereka, makanan tradisional mereka, perkahwinan yang unik dan pantang larang mereka yang tersendiri. Baba dan Nyonya juga masih relevan dan wujud sehingga hari ini, dan juga ada unsur-unsur kemodenan dalam seni pakaian mereka serta juga makanan moden mereka. Chetty ataupun peranakan India adalah masyarakat minoriti di negara kita yang suatu ketika dahulu berasal dari India, dan majoriti kaum Chetty ini berpegang pada agama Hindu. Pada mulanya, mereka adalah pedagang yang mahu berurus niaga di Melaka seperti pedagang-pedagang yang lain. Tetapi, terdapat segelintir daripada mereka yang mahu menjadi warga tetap Melaka. Ini disebabkan mereka telah jatuh cinta kepada warga tetap Melaka ketika itu dan melakukan perkahwinan asimilasi bersama mereka. Dan perkahwinan asimilasi ini pula tidaklah terhad kepada kaum Melayu sahaja, tetapi kaum Iban, Cina ataupun Kadazan. Dan disebabkan perkahwinan ini terlalu kerap berlaku, pemerintah Melaka ketika itu memberikan mereka tanah untuk menjadikan kampung keling supaya mereka boleh berurus niaga, dan akhirnya wujudlah kaum Chetty ini. Nama saya Nur Shazlin binti Omar. Saya dari grup I ingin membentangkan tentang pakaian Chetty. Pakaian Chetty adalah ciri seni dan budaya yang hampir sama dengan budaya lain di negara ini. Pakaian tradisional mereka mirip dengan pakaian tradisional Melayu. Contohnya, bagi kaum wanita, mereka akan memakai kebaya labuh dan juga sanggul 3. Untuk lelaki pula, mereka akan memakai kain pelekat, baju Melayu dan juga talapa. Talapa adalah kain serban untuk menutup kepala mereka. Agama utama Chetty adalah Hindu. Mereka ini sangat berpegang teguh dan kuat agama terhadap agama rasmi mereka. Tetapi mereka juga mengamalkan sikap terbuka dan toleransi terhadap penganut agama yang lain. Mereka juga meraihkan perayaan Hindu seperti Pongal, Taipusam, Navaratri, Deepavali dan lain-lain. Selamat sejahtera. Nama saya Haris Raj. Saya dari grup I. Saya ingin cakap tentang perkahwinan Chetty. Perkahwinan Chetty hampir sama dengan perkahwinan kaum India, tetapi ada keunik tersendirian, iaitu lelaki bukan Chetty akan diterima sebagai Chetty bila mengahwini perempuan Chetty dan sebaliknya juga. Selain itu,
mainan coker setelah melaksanakan upacara kahwin. Seterusnya, melibatkan keluarga pengantin perempuan dan lelaki untuk mengheratkan hubungan. Di dalam perkahwinan ceti, ada beberapa pertandingan. Pihak kalah akan disuapkan pisang. Seterusnya, melaksanakan upacara mandi manda keesokan harinya, dimandikan oleh ahli keluarga mereka dan juga seluruh komuniti kampung mereka. Nama saya Priya Siralingam. Saya daripada grup I. Saya akan menerangkan tentang pantang larang ceti. Ia adalah sangat berguna bagi sama-sama menjaga adat dan ketenteraman hidup. Pantang larang ceti ialah masyarakat ceti tidak boleh makan tebu kerana ia diibaratkan seperti menghisap darah ibu bapa. Pantang larang ceti yang seterusnya ialah anak dara tidak boleh duduk di muka pintu nanti sukar mendapat jodoh. Pantang larang tersebut telah diamalkan oleh masyarakat ceti secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang mereka lagi. Hai, saya Divya dari Grup I. Hari ini saya ingin membentangkan tentang masakan masyarakat ceti. Makanan masyarakat ceti mempunyai juada dan makanan yang unik. Masakan mereka banyak dipengaruhi oleh budaya dan masyarakat sekeliling. Masakan kaum ceti merupakan kombinasi masakan Melayu, Cina dan India. Kaum ceti mempunyai masakan yang unik dan enak, antaranya termasuk nasi kembuli, kuih kayam dan ikan pindang. Selain makanan, kaum ceti juga mempunyai minuman iaitu air panakan. Air panakan disediakan melalui kombinasi antara limau, gula melaka dan rempah ratus. Hidangan yang dihidangkan pada hari kebesaran atau perayaan oleh kaum ceti ialah thosai dan idli. Kedua-dua makanan ini diperbuat daripada beras yang direndam dan seterusnya dikisar halus. Perlu diceluk dahulu, ianya hanya perlu digunakan santan dan air asam jawa. Bagi bahan tumis, mereka menggunakan udang kering, ikan bilis, bawang putih, bawang merah, cili, lengkuas, buah keras dan belacan Melaka. Biasanya, makanan tradisi ini dihidangkan pada hari-hari kebesaran agama dan hari-hari perayaan mereka. Sehingga hari ini, makanan ini masih hidup segar di hidupan mereka dan masih diamalkan oleh masyarakat ceti dan di kalangan penduduk Melaka yang meminatinya. Nama saya Khairuniza. Saya dari Grup I. Hari ini saya akan terangkan kesimpulan ceti. Masyarakat ceti adalah hampir sama dengan masyarakat lain di Malaysia, terutamanya masyarakat Melayu, tetapi ada keunikan mereka yang sendiri. Selain itu, masyarakat ceti juga mempunyai pakaian tradisional dan pantalara mereka yang hampir sama dengan kaum Melayu. Seterusnya, masyarakat ceti juga mempunyai makanan unik mereka yang tersendiri, iaitu haram jadah dan juga kuih muih. Akhir sekali, masyarakat ceti masih lagi wujud di Melaka sampai kini. Dengan itu, berakhirnya video kumpulan kami dan kami berharap yang anda berpuas hati dengan video kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton dan salam sejahtera.